Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih sayang daripada saya pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Syukur Alhamdulillah, hari ini saya muncul untuk saya meneruskan perjuangan saya, jihad saya kepada agama, bangsa dan juga tanah air, insya-Allah ya. Jadi hari ini kupasan serta penjelasan-penjelasan yang akan saya berikan terhadap isu yang telah saya bangkitkan tempoh hari, iaitu isu mengenai penghinaan kepada agama dan juga raja kita ya, insya-Allah. Hari ini saya perjelaskan apa yang telah saya perkatakan tempoh hari mengenai dengan menteri-menteri dan juga badan-badan NGO yang telah membuat report polis, insya-Allah ya. Jadi saya harap apa yang cuba saya sampaikan ini, sahabat-sahabat saya dan saudara-saudara saya tolong nilaikan ya, insya-Allah ya. Jadi sampai setakat ini kita masih lagi belum dengar apa-apa berita tentang si pelaku ini, penghinaan terhadap parlimen dan juga raja. Jadi mungkin ketika ini musim-musim PKP, musim hari raya dan juga pihak PDRM sedang menjalankan siasatan, kita sama-samalah mendoakan agar si pelaku ini diberikan hukuman yang setimpalnya dengan apa yang telah diperkatakan dan penghinaan beliau terhadap parlimen dan juga raja, insya-Allah ya. Jadi apa yang telah saya perkatakan, saya akan perjelaskan hari ini. Dan tolong hadamkan betul-betul dan benar-benar kepada menteri-menteri ini dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Tolong fahamkan betul-betul apa yang cuba saya sampaikan ini ya, insya-Allah. Saya telah beritahu kepada menteri, saya ini sebenarnya sahabat kamu dan saya ini adalah saudara kamu. Saya ini cuma menyampaikan, mengingatkan dan juga menyedarkan. Kamu telah diamanatkan untuk menjadi seorang menteri dan kamu telah bersumpah wallahi wabillahi wallahi, dan kamu telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga agama, bangsa dan juga tanah air ya. Jadi inilah yang saya cuba untuk perkatakan dan saya harap menteri-menteri ini dapat renungkan. Jangan sampai di muka bumi Malaysia ini mereka ataupun kafir-kafir ini akan melabelkan orang-orang Islam di Malaysia ini sebagai pengganas dan akan menjadi pertumpahan darah di bumi Malaysia ini, insya-Allah. Jadi saya harap semua tolong fikirkan dengan apa yang cuba saya perkatakan ini, insya-Allah. Apabila kafir-kafir ini terus menghina, mencaci agama dan juga raja kita, benda ini akan berterusan dan hukuman tidak setimpal mana. Jadi kita lihat orang-orang Melayu Islam ini yang telah bertahan lama, yang telah lama pendam ni, yang telah lama geram ni, dan tidak dinafikan, tidak mustahil. Pejuang-pejuang sebenar Islam, mereka-mereka ini yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul. Bila-bila masa sahaja mereka-mereka ini akan boleh membuat keputusan dan undang-undang di tangan mereka sendiri. Masya Allah. Dengarkan baik-baik ya. Kita tidak ada mustahil dan ini bukan satu animasi yang saya nak kamu fikirkan. Tidak. Ini adalah kebenaran yang sebenarnya. Apabila kafir-kafir ini berterusan menghina agama dan raja kita, tidak mustahil akan jadi satu pertumpahan darah apabila mereka-mereka ini yang taat kepada Allah dan juga Nabi akan membuat keputusan menghukum si kafir-kafir ini. Kamu lihat apabila mereka ini keluar untuk menghukum kafir-kafir ini, pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia akan keluar untuk menjalankan tugasnya. Dan pihak PDRM akan menembak mati pejuang-pejuang ini. Kamu lihat, kamu lihat. Ini adalah kemenangan kepada kafir-kafir ini. Kerana Islam dan Islam berbunuhan sesama sendiri. Masya Allah. Na'udzubillah. Kamu lihat, ini bukan animasi, ini yang sebenarnya. Apabila mereka-mereka ini dah terlalu ramai yang bersabar tentang undang-undang yang ada di Malaysia ini sekarang. Agama dan raja mereka dicaci. Dan kesempatan inilah
kafir-kafir akan ambil untuk membuka mata dunia, mengatakan orang-orang Islam di muka bumi Malaysia ini sebagai seorang pengganas. Mereka ini akan labelkan. Ini bukan mustahil, ya. Apabila pejuang-pejuang Islam ini muncul untuk membunuh ataupun menjadi satu pertumpahan darah di Malaysia ini. Dan pihak PDRM akan keluar untuk membunuh pejuang-pejuang ini. Masya Allah. Kita tidak mendoakan, tapi kita kena fikirkan. Benda ini boleh terjadi. Ini yang saya tekankan kepada menteri-menteri untuk berfikir sebelum pertumpahan darah dan sebelum kafir-kafir ini melabelkan orang-orang Islam di Malaysia ini adalah pengganas. Ini yang saya maksudkan hari itu. Ini bukan animasi, ya. Ini adalah kebenaran. Kamu lihat di negara-negara Timur Tengah, di negara Arab, polis dan askar bertempur, Islam dan Islam saling berbunuhan. Kafir-kafir dan juga Yahudi-Yahudi ini telah menagakan orang-orang Islam di Timur Tengah ini. Ini kejadian yang berlaku, yang sebenarnya. Kita lihat, satu ketika dahulu, kamu ingat baik-baik kes ini, ingat baik-baik. Satu ketika dulu, seorang pekerja telah menetap mati rakan sekerjanya dan beliau telah mati ditembak oleh pihak berkuasa. Ingat balik, kes ini ingat balik. Kita lihat di situ, rakan-rakan sekerjanya telah memberikan maklumat, memberitahu si pelaku ini, arwah ini telah lama memendam rasa kepada mangsa ini, kafir ini, yang telah menghina Nabi dan juga Allah sekian lama. Apabila si pelaku ini, arwah ini sudah tidak tahan lama, arwah telah mengambil keputusan di tangan sendiri untuk menetap dan mangsa mati di tempat kejadian. Kamu lihat, ini bukan animasi, ini sebenarnya. Kita dah tahu dah maklumat-maklumat yang telah diberi oleh rakan sekerja. Apabila pihak berkuasa telah menembak mati arwah ini, si pelaku ini, dan statement yang telah keluar adalah untuk menjaga keharmonian. Statement yang telah keluar mengatakan si pelaku ini, arwah ini, telah melihat video-video pengganas-pengganas. Masya Allah. Wallahualam. Tapi kamu fikirkan, kalau apa yang si pelaku ini, arwah, telah buat, melakukan ke atas agamanya, pihak berkuasa telah memfitnah. Ini wallahu alam. Tapi ini saya beritahu tentang kebenarannya. Ini yang kita perlu takut. Yang akan jadi sekiranya undang-undang ini tidak digubal dan undang-undang ini berterusan seperti mana yang ada sekarang ni. Dan pihak-pihak kafir ini akan melabelkan orang-orang Islam di Malaysia ini sebagai pengganas. Dan pertumpahan darah akan berlaku di muka bumi Malaysia ini. Bukan saya nak mendoakan, tapi ini kebenaran yang perlu kamu fikirkan. Menteri-menteri tolong fikirkan. Kita cuba gubal undang-undang yang ada ini. Walaupun susah macam mana pun, kita gubalkan. Sebelum kafir-kafir ini menggubal pula undang-undang ini. Kerana beliau ada motif orang-orang Islam sebagai pengganas di muka bumi Malaysia ini. Ini yang saya perkatakan. Ketegasan yang perlu kita ada dalam penyampaian dan juga undang-undang di Malaysia ini sekarang. Jangan sampai ada pertumpahan darah dan juga jangan sampai kita dilabelkan sebagai pengganas di muka bumi kita sendiri. Inilah yang saya perkatakan. Saya sampaikan. Kamu yang di luar sana, tolonglah nilai-nilaikan. Tolong nilaikan. Itu mengenai tentang apa yang saya perkatakan tentang menteri-menteri, Okey, isu yang saya perkatakan tentang NGO yang membuat report. Tolong sampaikan video saya ini kepada NGO yang selalu buat report tentang KP-KP ini. Tolong sampaikan dan tolong hadamkan apa yang saya sampaikan ini, insya-Allah. Okey, kita lihat orang-orang Melayu kita. Mereka ini dalam NGO pergi membuat report. Kita ni sebenarnya, kita ni menang report dan kita ni menang selfie saja. Masya Allah. Kamu lihat,
Ini yang saya cakap. Saya sebenarnya bukan saya nak perlekehkan NGO. Saya tak nak orang-orang kafir ini memperlekehkan bangsa saya. Ini yang saya nak bagi kesedaran kepada orang-orang NGO. Tolonglah faham dan tolonglah hadam apa yang cuba saya sampaikan ini. Sesuatu kes penghinaan, kamu dan rakan-rakan NGO kamu akan membuat persiapan seminggu, 2 minggu sebelum kamu pergi buat report. Betul ke tak betul? Benar ke tak benar? Kamu akan call sana sini, kamu akan buat banner, dan kamu akan siapkan tanjak, kamu siapkan capal, kamu siapkan baju-baju NGO dan sebagainya seminggu, 2 minggu. Betul ke tak betul? Betul lah. Jadi apabila kamu dah siapkan benda-benda ini, kamu tunggu hari untuk kamu pergi report. Sebelum kamu pergi report, bila hari report tu, sebelum kamu pergi buat report, kamu selfie dulu. Betul lah. Lepas kamu pergi report, kamu selfie lagi. Betul tak betul? Lepas tu, kamu balik. Kamu report, kamu selfie, kamu balik. Betul? Kamu lihat di sini. Dengar baik-baik. Adakah perjuangan sebenar kamu tentang kes ini kamu puas hati dan kamu menang? Ini yang saya nak perkatakan. Kamu lihat, kamu pergi report dan kita tunggu keputusan daripada mahkamah. Betul? Bila keputusan mahkamah keluar, si pelaku ni, si penghina ini cuma didenda RM5,000 sahaja. Kamu lihat yang terbaru ni, Cina, tak silap saya, di Datuk di Johor, beliau cuma didenda RM5,000 sahaja. Benar ke tak benar? Kamu lihat, kamu lihat dan fahamkan betul-betul. Kamu buat sebelum report polis dan sebagainya ni, seminggu 2 minggu ni, kamu keluar 100-200 orang, seminggu 2 minggu ni kamu buat. Keputusan dijatuhkan oleh mahkamah, RM5,000 denda sahaja. Kamu seminggu 2 minggu, tetapi KP ni tak sampai 10 minit kes dia dah selesai. Jatuh hukum saja, dia akan telefon macai dia, you pergi mahkamah, you pergi ambil RM5,000, pergi kautin. Masya Allah. Kamu lihat tak? Ini yang saya tak nak orang-orang kafir perlekehkan orang Melayu kita. Kita buat bermati-matian. Tetapi last-last kemenangannya kepada kafir. Adakah berbaloi agama kamu, raja kamu dihina tetapi bayaran denda cuma RM5,000 saja? Inilah saya nak kamu semua faham, badan-badan NGO. Kalau kamu kata kita bertanggungjawab, ini tanggungjawab kita. Benar. Ini tanggungjawab kita. Agama kita, negara kita, bila diperlakukan, dihina macam ni, memang tanggungjawab kita. Kita perlu buat report. Betul? Betul kita buat report. Kalau kamu pergi 2-3 orang, kamu rasa report kamu jalan tak? Betul ke tak betul saya cakap? 2-3 orang, report kamu jalan juga. Sama juga report kamu, betul? Kalau kamu rasa kamu nak show, minta maaf lah, saya ajar kamu betul-betul. Kamu nak show, kamu show. Lebih pada 10,000 orang, lebih pada 100,000 orang. Itu baru betul kamu show. Kamu bukan pergi report orang curi motor. Kamu bukan report benda-benda yang kecil. Kamu report tentang agama kamu dan raja kamu. Kamu nak keluar 100-200 orang, tak payah. Kamu nak tunjuk betul-betul. Keluar 100,000 orang. Itu baru nampak. Kalau tidak, kamu keluar 2-3 orang, tak payah selfie, tak payah apa. Kamu buat tanggungjawab juga. Pergi report, cukup time balik. Report jalan juga. Benar ke tak benar? Terpulang, saya cuma sampaikan. Saya tak nak tengok kapi-kapi ini perlekehkan orang Melayu. Keluar dalam televisyen, pergi report dengan sebagainya. Lepas tu, kapi-kapi ni duduk rumah je ni. Duduk rumah goyang kaki yang tengok dalam TV. Dia tengok ni orang Melayu, ni bodoh punya Melayu sudah pergi report. Apa dia boleh bikin? Benar ke tak benar? Apa yang kamu boleh bikin? Kamu cuma pergi report, kamu menang report dengan kamu menang selfie.
Tetapi apa yang hukuman yang diterima tak sampai 10 minit dia boleh selesaikan. Kamu seminggu 2 minggu ni persiapan macam-macam ni, dia tak sampai 10 minit ni, hukuman jatuh, telefon orang pergi bayar saman habis. Kamu renungkan, kamu fikirkan apa yang cuba saya sampaikan ini, InsyaAllah, bukan saya nak menjatuhkan, bukan saya nak perlekehkan, tapi saya tak sanggup tengok kapir ini perlekehkan orang-orang Melayu kita. Ini yang saya maksudkan, InsyaAllah. Jadi apa yang cuba saya sampaikan seterusnya, bagaimana kita nak cuba menggubal undang-undang ini. Bukan mudah, bukan mudah sebenarnya. Sebab apa, sebelum ni saya pun tak tahu. Saya belajar, saya tak tahu. Tetapi apabila saya dapat sahabat-sahabat saya yang di dalam Facebook yang telah banyak membantu saya. Terima kasih. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberikan komen-komen yang bernas, idea-idea yang baik, kan. Mereka-mereka ini sahabat saya yang membantu saya, menyokong saya untuk saya meneruskan perjuangan saya. Alhamdulillah, terima kasih. Tetapi ada juga ada juga yang segelintir yang mengecam saya, memperlekehkan saya dan sebagainya. Tapi bagi saya memperjuangkan ini untuk agama saya, untuk bangsa saya dan juga untuk negara saya. Saya bukan nak nama, saya bukan nak jadi hero, dan saya bukan nak buat publicity ataupun apa. Tidak. Kamu fikir sendirilah. Apa yang saya buat ini risiko tau. Ini risiko. Pihak-pihak SB, PDRM, KP-KP, mereka ini bila-bila boleh ambil tindakan pada saya. Bila-bila masa saya boleh ditangkap. Bila-bila masa saya boleh dibunuh. Saya memperjuangkan benda ni. Jadi saya bukan minta bantuan daripada kamu untuk menjatuhkan saya. Sebab saya lakukan ini untuk agama kamu, bangsa kamu dan cucu cicit kita yang akan datang ni. Jadi tolonglah berikan saya teguran-teguran yang membina. Dia ada 2 teguran. Satu teguran yang membina, satu lagi teguran yang condemn. Jadi kamu fikir sendirilah. Saya ni lakukan untuk agama kamu, bangsa kamu dan tanah kamu, tetapi kamu condemn saya. Bukan tak boleh tegur, boleh tegur. Saya tunjuk satu. Okey, ini ini sahabat saya. Saya terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Izam Zakaria. Kamu lihat sini. Kamu lihat, boleh nampak tak? Okey, beliau ini tak nampak okey. Tengok. Dia komen yang membangun kepada saya. Dia huraikan. Kamu lihat di sini. Saya berterima kasih, ini Muhammad Izam Zakaria. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhanku, semoga kamu dipermudahkan urusan dan diberikan kebaikan dunia dan juga akhirat. Muhammad Izam, terima kasih banyak. Kamu lihat, beliau telah menyusun untuk memberikan saya satu pedoman untuk saya meneruskan perjuangan saya. Beliau mengata di sini, rangka dasar undang-undang tu, nombor 2, kementerian runding dengan Jabatan Peguam. Nombor 3, draft undang-undang itu. Nombor 4, kelulusan Dewan Rakyat. Nombor 5, kelulusan Dewan Negara. Nombor 6, Pastu Agong berkenan undang-undang itu. Dan nombor 7, pastu boleh jalanlah undang-undang itu. Maksudnya bang, undang-undang ini boleh digubal. So kat sini masalah dia di Kementerian Agama. Kamu lihat. Inilah sahabat. Saya berjuang. Beliau ini membantu saya, memberikan saya idea yang lebih baik. Bukan condemn saya, bukan kecam saya, sampai ada yang hashtag PDRM suruh tangkap saya. Masya Allah. Saya perjuangkan agama kamu, saya perjuangkan raja kamu. Kamu nak suruh PDRM tangkap saya. Saya perlu ketegasan dalam penyampaian saya ini. Ini untuk agama kita, raja kita. Ini ketegasan yang perlu kita ada. Kita nak sampaikan. Jadi terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih betul-betul kepada Muhammad Izam Zakaria. Terima kasih dengan apa yang telah kamu berikan pandangan yang cukup bernas dan idea yang cukup baik. Jadi saya nak perkatakan kepada semua orang-orang Melayu dan juga orang Islam, kita cubalah. Kita cuba. Dia memang betul ada kita nak kena gubal, bukan senang, bukan mudah. Tapi sekurang-kurangnya kita kena mencuba. Macam saya cakap tadi, sebelum pertumpahan darah berlaku, sebelum orang-orang kafir ini melabel kita ni sebagai pengganas di bumi kita sendiri, baik kita cari jalan untuk kita gubal
undang-undang yang sedia ada ni kelebih berat apabila menghina agama dan juga raja kita. Inilah yang saya perkatakan. Baiklah, ini pandangan saya dan idea saya. Jadi bila saya cakap idea dan pandangan saya ni, benda ini boleh diolah. Jadi mana ada yang mereka-mereka ni yang arif, yang lebih arif di luar sana, bantu saya. Untuk perjuangan saya ini, kita sama-sama cuba untuk kita menggubal apa yang undang-undang yang ada sekarang ni. Jadi kita ada rakyat, kita ada menteri dan kita ada raja kita. Ini pandangan saya. Kita boleh ubah, kita boleh olahkan dia lebih baik. Ini cuma pandangan saya. Jadi untuk NGO ini, kamu buatlah satu petition ataupun satu memorandum untuk kita hantar. Kita jangan hantar ke istana terus. Kita melalui menteri kita. Kita ada menteri. Dengar sini baik-baik. Selama ini kamu banggakan menteri kamu. Selama ini kamu puja menteri kamu dan sebagainya. Kamu cakap menteri kamu dan sebagainya lah yang baik lah. Jadi masa ni lah kita nak tengok menteri mana yang akan keluar. Memang betul dia cakap menteri agama. Tapi dalam untuk mempertabatkan agama dan juga raja kita, saya rasa kita tak perlu nak protokol sangat. Ini agama kita. Ini raja kita. So menteri-menteri tak kisahlah dia menteri pertanian ke, dia menteri apa sekalipun, kita nak tengok siapa menteri yang sahut apabila NGO ini mengeluarkan satu memorandum untuk menghantar kepada istana. Ini yang kita lakukan. Kita perlu gubal benda ni. Apabila NGO ini telah membuat satu memorandum, kita akan serahkan kepada menteri. Jadi menteri akan menyerahkan kepada raja kita. Dan masa inilah, dengar sini baik-baik NGO, tolong dengar baik-baik. Dan masa inilah, kalau kita nak show, kita show masa ni. Apabila menteri ingin menyerahkan memorandum kepada raja kita, masa inilah kita keluar. Seluruh rakyat Malaysia, 100, 200, 300 ribu. Kita keluar untuk kita menyokong menteri kita ini menghantar memorandum kepada raja. Inilah masanya kita nak show. Nak show, show betul-betul. Dan ketika itu, kita jangan lupa tau. Orang India, orang Cina, kita jangan lupa. Ada juga orang Cina dan orang India. Kita tak boleh ketepikan mereka ini. Ada juga orang Cina dan juga orang India yang benci raja mereka ni dihina. Ada juga orang India dan orang Cina yang baik, yang tak suka agama dicaci dan dihina. Jadi kita panggil. Inilah dinamakan perpaduan dan juga muhibah di muka bumi Malaysia ini. Kita panggil orang India, kita panggil orang Cina keluar dan bangsa-bangsa lain yang mana tidak suka agama dan juga raja mereka dicaci. Kita keluar semasa menteri untuk menyerahkan memorandum. Masa inilah kita tunjukkan. Inilah yang kita cuba lakukan dan kita perlu gubal undang-undang yang ada ketika ini. Saya cuma menyampaikan. Jadi yang di luar sana, tolonglah menilaikan. Dan apa yang saya perkatakan ini adalah untuk kebaikan agama, bangsa dan juga negara kita dan untuk cucu cicit serta generasi kita yang akan datang. Kalau kita tak gubal daripada sekarang, kita lihat sajalah. Macam-macam akan boleh terjadi apabila kafir ini menyusun satu demi satu. Mereka ini ada je agenda mereka. Ada je agenda mereka untuk menjatuhkan orang-orang Islam. Ada je agenda mereka. Jadi kita kena prihatin sebelum mereka menggubal undang-undang itu. Jadi saya harap yang di luar sana hari ini betul-betul faham dengan apa yang saya perkatakan dalam video saya sebelum ini. Yang saya marah, bukan saya marah menteri, saya tak marah menteri yang saya berkata tentang NGO, tidak, saya dah perjelaskan. Saya harap semua, baik NGO, baik menteri, faham apa yang cuba saya perjuangkan, saya jihadkan ini untuk agama, bangsa dan juga tanah air. Serta
cucu cicit kita yang akan datang. InsyaAllah ya. Jadi kesempatan di sini saya ambil juga untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin daripada saya dan juga keluarga kepada seluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Sekiranya apa yang telah video-video saya yang sebelum ini yang telah saya sampaikan daripada awal sehinggalah hari ini ada yang tidak disenangi oleh orang-orang ataupun kepada semua rakyat Malaysia, saya memohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Saya ni seorang manusia yang lemah juga. Saya ni seorang manusia yang cuba baru untuk memperbaiki diri saya. Jadi saya harap saya dimaafkan oleh netizen-netizen ataupun saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat saya di luar sana ya. InsyaAllah. Saya minta tolong bantu saya untuk saya perkuatkan diri saya, minda saya untuk saya memperjuangkan agama dan juga bangsa saya. Biasalah benda-benda macam ni kadang-kadang saya risiko. Saya tahu kadang-kadang sampai ada juga yang di luar sana ingin saya ditangkap dan mendoakan saya supaya ditangkap pun ada. Ya Allah. Ada kadang-kadang dia cakap yang saya lihat sampai mereka yang kata kau terlalu berani sangat, kau tunggulah, tak lama lagi Peter Rahman akan angkut kau. Masya Allah. Saya perjuangkan untuk kebaikan kita bersama kan. Tapi mungkin ada ketegasan yang saya buat ini untuk kebaikan untuk kebaikan agama dan juga raja kita. Tapi saya akan terima apa saja hukuman. Saya dah bersedia dah. Saya dah minta izin dengan ibu saya dah minta izin dengan isteri dan juga anak-anak saya untuk saya perjuangkan untuk agama bangsa ini Jadi apa yang terjadi pada saya pun saya akan terima. Sekurang-kurangnya saya dapat menyampaikan. InsyaAllah Jadi sampai setakat ini saja apa yang cuba saya sampaikan. Saya cuma minta satu saja kepada semua yang ada di luar sana yang lihat video saya ni. Saya cuma minta tolonglah tolong bila kamu lihat video saya ini, tolong sharekan. Selepas kamu lihat video ini, jangan berhenti button share tu kamu sharekanlah. Kalau kamu rasa benda ini bermanfaat kepada menteri-menteri kita, kepada badan-badan NGO kita, saya harap kamu sharekanlah benda ni supaya semua sekali rakyat Malaysia kita dapat melihat video saya ini. Walaupun panjang sikit, kadang-kadang bila panjang ni kadang dia tengok sekejap dia dah bosan kan. Tetapi ini untuk kebaikan. Sekiranya apa yang saya lakukan ini kamu rasa baik untuk agama, bangsa dan juga tanah air kita, tolonglah sharekan. InsyaAllah. Jadi sampai setakat sini dan saya ingin berpesan seperti mana biasa saya ingin berpesan kepada semua orang-orang Islam di muka bumi Malaysia ini. Saya harap kita sama-samalah mendirikan solat, kita jaga solat kita jaga hubungan kita dengan Allah, dan selepas kita solat kita berikanlah ataupun kita hadiahkanlah Al-Fatihah dan juga kita sedekahkan Al-Fatihah kepada muslimin dan muslimat yang ada, baik pun yang hidup dan juga maupun yang telah meninggal dunia, agar kita semua diberikan jalan yang lebih baik dan kita diberikan keberkatan baik di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Jadi daripada saya, pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir.